So kita boleh katakan kalau Mak Saleh ada flying Dutchman, kita pun ada SS Orang Medan. Okay, dan claim. Tangan pun. Assalamualaikum. Dek, hai. Hai. Ha. Hai. Hi everyone. Okay, anak aku. Anak aku nama dia Isa. Okay, kakak dia nama Mariam, dia nama Isa. Budak ni nakal sangat, nakal. Nakal lasak lagi, tergantuk kepada lah, apalah. Abang duduk diam. Dah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam episod 3 cerita seram atas kapal. Okay, sorry dah lama aku tak buat video pasal kisah seram sebab busy sangat. So, aku dah naik kapal 2 bulan. Aku dah cuti dekat sebulan. So, ni baru aku buat balik video. Sebelum ni video kalau tengok aku dekat bridge. So, kali ni aku dekat rumah aku. So, aku shoot dekat rumah. So, ni basically bilik aku lah. So, kat sini aku buat aku punya editing, aku punya kerja. Semua aku buat dalam bilik aku lah. Okay, episod kali ni mengisahkan satu cerita legenda di perairan Malaysia. Sorry, di perairan Nusantara. So, dekat Selat Melaka lah, Melaka Strait. So, aku boleh katakan kebanyakan daripada pelaut Malaysia pun tak tahu pasal kisah ni. Kisah misteri kapal ni lah, satu kapal ni. Okay, sebab episod kali ni bukan cerita seram atas kapal lah. Ni cerita kapal tu sendiri. Kapal yang menyeramkan. Alright. Okay, kisah ni berlaku pada tahun dalam 48, 50 macam tu lah. Dalam 40-an lah, 40-an ke 50-an. So, actually kapal ni kapal Belanda. Nama kapal ni SS Orang Medan. Orang Medan, nama tempat dekat Sumatera, Medan. Okay. So, kapal ni dikatakan hilang dan semua kru-kru kapal tu mati dalam keadaan yang sangat mengerikan. Okey, cerita dia bermula apabila ada 2 biji kapal US, kapal US nama dia City of Baltimore dengan kapal Silver Star. So, diorang terima distress message daripada kapal SS Orang Medan ni. And then bila dalam message tu ada mengatakan yang semua kru di atas kapal ni mati. Termasuk pegawai di anjungan, di bilik-bilik, bilik-bilik peta, chat room, semua mati. And then ada mesej yang tidak berapa jelas. Kemudian mesej terakhir dia tulis I died. That's it. And then mesej distress tu terhenti dekat situ je. Dah tak ada transmit mesej lain dah. And then 2 kapal US ni dia dapat kesan dekat mana position, latitude yang longitude kapal yang hantar distress message ni, kapal SS Orang Medan ni. So, bila kapal ni pergi ke tempat kejadian, so dia tengok mana satu kapal SS Orang Medan ni. So, bila diorang try untuk bagi bantuan, diorang berjaya untuk naik ke kapal tu lah. So, ada beberapa orang kru daripada kapal Silver Star tu berjaya naik ke kapal SS Orang Medan. And then dia tengok semua kru dekat atas kapal tu semua mati dalam keadaan yang amat mengerikan. Semua mulut tenganga, dan semua tengah tengok langit, tengok matahari, semua macam sangat-sangat mengerikan lah. Termasuk anjing-anjing yang dekat atas kapal tu pun semua mati dalam keadaan yang amat mengerikan. And then sebab SS Medan ni terpaksa ditunda lah untuk pulang ke pelabuhan lah untuk siasatan . Tapi bila kapal tu start untuk ditarik, kapal SS Orang Medan ni tiba-tiba terbakar. So the whole ship terbakar dan karam dekat tengah lautan, dekat Selat Melaka. Kejadian ni berlaku dekat Selat Melaka lah. Okay. So, and then kejadian tu menjadi misteri sebab bangkai kapal tu masih ada di dalam laut, tak boleh di-recover sebab totally hancur, sebab terbakar hancur. And then siasatan lanjut
tak boleh dijalankan lah, sebab kapal tu sendiri pernah tenggelam so tak ada apa yang nak disiasat lah. Kapal tu dikatakan berlayar daripada satu port yang kecil daripada China, bawa kargo ke pelabuhan-pelabuhan di sebelah US lah. Tapi aktiviti diorang cuba menghindarkan diri daripada penguatkuasa, sebab diorang buat tu macam something yang illegal lah. So kargo-kargo yang bahaya diorang bawa daripada port China ni, so oleh sebab diorang tak properly store, and then dia punya storage pun tak mengikut requirement, so ada kargo yang mungkin bahaya letak sebelah-sebelah, diorang main letak je. So itu sebablah kapal tu terbakar, ataupun firstly kapal tu release hazardous gas yang membuatkan orang-orang kru kapal tu semua mati, and then lepas tu mungkin ada explosion jadi sebab tu kapal tu boleh meletup. Sebab kapal tu masih menjadi misteri, sebab tak ada rekod kapal tu, tak ada rekod pembinaan kapal tu lah. So authority tak boleh nak trace kapal tu daripada mana, kapal tu siapa yang handle sebenarnya. Tapi sebab berita kapal ni dia ada dekat jurnal-jurnal dekat Dutch, dia ada keluar jurnal tu. And then ada satu kisah lain mengatakan yang ada satu survivor yang terselamat daripada kes tu, and then dia mati selepas dia bagi tahu cerita tentang kisah itu dekat satu missionary. Tapi pelik juga sebab satu kisah lain. Tapi actually cerita ni adalah cerita legenda lah. Tapi kesahihannya masih tidak diketahui sampai sekarang. Tapi ada setengah orang yang cakap, kita nampak tiba-tiba ternampak kapal SS Ramadan, tiba-tiba nampak kapal macam ni, kapal hantu. Kapal ni kita macam boleh saing-saing jadi macam kapal Flying Dutchman lah, sebab dia dah jadi legenda. Sebab Flying Dutchman pun kita tak tahu dia punya keberadaan dia, and then SS Ramadan pun kita tak tahu. So kita boleh katakan kalau Mak Saleh ada Flying Dutchman, kita pun ada SS Ramadan. Dan claim. Itulah sebab aku percaya tak semua pelaut Malaysia, Indonesia, Singapura yang tahu kisah pasal SS Ramadan ni. Sebab aku tanya batchmate aku pun kebanyakannya macam kapal apa tu kan, tak pernah dengar kisah tu. So aku harap perkongsian kali ni boleh bagi sedikit info lah dekat korang semua mengenai kapal misteri yang dekat perairan kita ni. Sebab kapal tu pun dia memang jadi legenda lah, cerita-cerita legenda dekat atas kapal lah, dekat industri perkapalan. So korang boleh google sendiri kisah pasal SS Orang Medan tu. Memang nama dia kapal SS Orang Medan. Kalau ditranslate ke bahasa Inggeris pun Medan Man lah. Orang Medan kan. So korang boleh cari dekat Google. So kalau korang rasa cerita ni korang pernah dengar, and then ada version lain, korang boleh komen dekat bawah. Aku nak tengok apa version yang korang dengar, and then apa version yang aku tahu. Right? And then kalau korang ada kisah menarik yang nak share pun boleh komen aku, ataupun boleh DM aku dekat Instagram. Korang boleh follow Instagram aku dekat sini. Aku try put dekat sini lah. Tengok link. Kalau korang nak tengok gambar-gambar kapal, gambar-gambar platform ke, drilling rig ke, aku ada post dekat Instagram aku. Korang boleh tengok dekat Instagram aku lah, ni kat sini. Nampak? Alright. Ni. Aku banyak post gambar-gambar kapal kat situ lah. And then aku ada IG lain. So aku ada buat food. Aku ada buat food sikit lah, F&B punya business. Aku baru nak set up. So aku akan jual mungkin burger. So I mean this is premium burger lah. So korang boleh check out dekat aku punya IG juga, kat sini. BBQ by That Galley Guy. So sama nama dengan channel aku ni, That Galley Guy. Semoga kita berjumpa lagi dalam next video. Aku akan share dengan korang mungkin perkara-perkara pelik atas kapal, ataupun perkara seram juga atas kapal. Sebab kapal lepas aku pun aku ada konten satu benda lah yang aku nak share, tapi macam aku tak pernah cerita lagi benda-benda ni kat siapa-siapa tau. Tapi InsyaAllah aku akan try share dengan korang. Betul-betul last kapal lepas aku ada encounter benda-benda ni. Satu benda je lah aku encounter, satu peristiwa ni. So okay lah, that's all. So korang kat luar sana stay safe, ikut SOP, keluar pakai mask, standby hand sanitizer. Alright.
Okay, maintain social distancing, right? Assalamualaikum. Kopi lu, latte tu tengah malam, sedap lu.